Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua orang. Okay, so kita teruskan hari ini dengan 4.3 rate of change. Okay, so overview untuk rate of change ni. So untuk yang dah belajar differentiation, so dah pernah lah belajar benda ni sebenarnya. Okay, yang belum pernah belajar, ini benda baru untuk awak lah. Besar pula mata pen ni. Rate of change. So rate of change ni secara generalnya dia banyak menggunakan chain rule. So benda chain rule yang kita belajar masa chapter berapa tu? Dekat 4.1 ke kita belajar? Bukan? Dekat chapter 3. Chain rule kita belajar. Dia guna masa ni. Banyak sangat kita gunakan chain rule pada subtopik rate of change ni. Dan kebanyakan soalan rate of change mesti over dt. Sebab dia nak tengok perubahan, apa contoh kita tanya pasal volume kan. Dia nak tengok perubahan volume terhadap masa. Apa yang berlaku jika tinggi benda tu pada 5 cm, apa yang berlaku dekat volume dia. Macam tu lah. So basically soalannya memang semua over dt. Dia boleh tanya volume, rate of change of volume. Dia boleh tanya area. Dia boleh tanya radius. Dia boleh tanya height. Dia boleh tanya angle. Ada satu contoh rasanya dekat group assignment tanya pasal angle ni. Okay, so dia punya unit pun korang kena pandai baca lah. Kadang-kadang soalan tu tak cakap pun itu adalah DVDT contohnya. So korang kena tengok sendiri unit. So kalau volume of course unit dia adalah kuasa 3. Contoh dia pakai cm ataupun m, ikutlah unit apa yang dia nak pakai. Tapi bila kuasa 3 kita tahu ia adalah volume. And then per second lah sebab time tu dekat bawah kan, per second. So benda ni pun sebenarnya dah tahu juga kan dekat fizik belajar juga kan cara nak baca unit. Okay. So di ADT area obviously dia kuasa 2 per second, time always second. Second kuasa 1 lah, dia tak ada kuasa lain. Sama ada per second ataupun per minute. Ikut jugalah unit yang diberi dalam soalan. Okay, so radius dengan height ni biasanya kuasa 1 lah. cm sahaja ataupun m sahaja, meter. Okay, tak pernah lagi soalan dia pakai inci. Okay, so angle ni biasalah degree per second ataupun radian per second. Bergantung kepada unit yang soalan guna. So bila kita buat benda ni, kita akan buat dia punya chain rule kan. So sampingan-sampingan yang diperlukan, ni saya panggil dia sampingan. Yang kita kena tahu nak cari contohnya dia boleh ada yang kita kena cari DADR ataupun DHDR ataupun DVDR, DVDH. Macam itulah. So benda ni bila awak buat chain rule dan awak mendapati yang awak kena cari benda-benda sampingan ni, awak kena manipulate dia punya formula yang berkaitan dengan huruf yang terlibat. Okay. Saya tulis kat sini kena manipulate formula. Okay. So ini macam biasalah saya dah bagi dekat hari Selasa hari tu, benda yang sama juga. So kalau sfera volume dia adalah 4/3 pi r cube, tak ada h dekat situ. And then volume untuk right circular cone, ini right circular cone ni adalah soalan paling famous sebab dia paling banyak yang boleh manipulate. Dia kena pakai ratio, dia kena boleh pakai angle, banyak benda boleh tanya dekat right circular cone ni. Kadang-kadang dia suka buat cone tu terbalik. Lepas tu masukkan air dalam cone. Tak apa-apa. Okay, so lepas tu silinder. Silinder ni macam biasalah bertutup, tak bertutup. Kadang-kadang dia combine kan silinder tu dengan contoh dia boleh combine silinder dengan cone. Dia boleh combine silinder dengan hemisfera. Okay, so bergantunglah, kita akan tengok dekat contoh soalan sekejap lagi. Kalau cuboid ataupun cuboid lah kan sama ada dia bentuk square ataupun rectangle, tu benda biasalah, volume panjang dan lebar dan tinggi. And then surface area kita ada 6 permukaan. So korang boleh buka dia punya lukisan tu and then kira. Okay, so next adalah steps untuk cari rate of change. Step dia biasa je, benda yang sama je macam awak tengok dekat video tu. Dan saya tengok video dekat unit maths tu memang sangat membantu lah. Dia explain sangat jelas. Okay, so step pertama, so kita senaraikanlah apa yang diberi dengan apa yang diminta dalam soalan. And then step kedua, awak buat dia punya chain rule. So daripada soalan tu, create dia punya chain rule. Okay, kemudian nak create chain rule tu pun ada dia punya trick dia jugalah. Okay, kemudian step ketiga, so kita cari apa yang tak ada dalam chain rule tu. Maklumat yang tak ada dalam chain rule kita kena carilah. So kita cari apa yang dia perlukan. And then yang keempat kita solve. Okay, so sebenarnya senang sahaja benda ni. Dan saya dah susun soalan dalam ni mengikut aras lah difficulty dia punya level. Okay, daripada senang ke yang lebih complicated. So saya start dengan soalan 2. Okay, sebab soalan 2 ni mudah sahaja. So kita extract dia punya soalan, baca dulu. So the height of a closed cylinder. So basically cylinder ni bertutup atas dan bawah.
Lepas tu dia kata tinggi dia adalah 5 kali radius. So kalau dekat bawah ni radius dia adalah R lah kan, radius dia. Sorry. Maka dia punya height dekat sini adalah 5R. Kemudian, if the radius increase, so dia kata menaik increase at constant rate 0.8. Maksudnya, tengok dia punya unit tu cm per second. So, radius per second, dRdt. Sebab dia increasing, maka dia adalah positif 0.8. So, soalan minta rate of change volume. So, soalan nak berapa dV/dt bila radius adalah 5. So, sebelah kiri ni yang saya listkan tadi, itu adalah info dan permintaan yang diminta dalam soalan lah. Next, kita create dia punya chain rule. So, soalan nak dV/dt. Maka kita create chain rule dia. Pecahan darab pecahan. dV duduk atas, dt duduk bawah sebelah sana. So, kita nak isi apa dekat tempat kosong tu? So, dekat tempat kosong ni lah kita tengok info yang diberi dalam soalan. Dalam ayat yang panjang-panjang tu. So, info yang diberi adalah dr dt. Maka, dekat bahagian yang ada over dt tu, kita akan letak, kita akan letak dr. So, kalau dekat atas sana tu letak dr, maka dekat bawah orang tu pun akan letak dr juga. Okey, dari situlah triknya macam mana kita nak isi tempat kosong tersebut. Kita nak pakai apa? Sebab volume punya formula dia ada pi r squared h kan. Kita boleh over h ataupun over r. Dia ada banyak options. So kita kena pilih. Dan kena pilih tu berdasarkan apa yang dah diberi dalam soalan. So, tengok dekat chain rule ni, dr dt sudah diberi kan? Dah ada. Yang tak ada apa? Yang tak ada dv dr. So saya conteng dekat tepi sebelah sana. Bukan conteng lah. Ini steps juga. So apa yang kita perlukan adalah dv dr. So, kita akan manipulate formula yang berkaitan dengan V dan R. Sebab apa? Sebab dekat sini ada V, ada R. So, kita tahu formula volume. Formula ada dua je, sama ada area atau volume, betul tak? So, formula volume adalah untuk silinder, luas tapak pi r squared darab dengan tinggi H. Dan dia dah bagi tahu dah, H tu adalah 5R. So, saya terus masukkan untuk H ni adalah 5R. Maka V saya adalah 5 pi r cube. Okey. Saya nak ingatkan dekat sini. Walaupun dia bagi tahu R sama dengan 5 ni kan. Dekat soalan ni kan. Jangan masukkan R sama dengan 5 dekat sini. Jangan. Sebab nanti kalau awak masukkan R sama dengan 5, dia akan jadi constant. Dan bila awak buat dV dr, dia akan dapat kosong. So awak tak boleh kira. Jangan masukkan. Masukkan bila selepas selesai semuanya. Selepas selesai chain rule. Chain rule kita mana? dV dt kan. Selagi tak selesai dV dt tu, jangan substitute apa-apa. Okey. So, kita nak dV dr. So, kita differentiate lah V tu terhadap R. So, saya highlight. Ingatkan semula, constant di sini adalah 5 pi. So, kuasa 3 darab dengan 5 pi dekat bawah tu akan dapat 15 pi. R kuasa 2. So, dV dr ni lah yang kita akan masukkan dalam kita punya chain rule tadilah. So, kita ada 15 pi R squared. Kita darab dengan dr dt kita tadi positif 0.8. Tekan je kalkulator. Kita akan dapat 12 pi r squared. Maka dah settle kan formula untuk dV dt. Maka kita masukkanlah bila R sama dengan 5, maka nilai dV dt kita adalah 12 pi 5 squared. Tekan je kalkulator. Nak tinggalkan jawapan bentuk pi pun boleh, nak darab sekali dengan pi pun boleh. Kalau awak pakai kalkulator yang canggih ni, dia akan bagi jawapan dalam bentuk pi juga kalau awak masukkan pi lah. Okey. So kita akan dapat 300 pi. So, kalau ikut unit dekat sini dia guna cm. So, sebab dia volume maka kuasa 3. Untuk time dia pakai unit second. So, per second lah. Macam tu. So, senang sajalah sebenarnya. Okay, so boleh screenshot. Ini soalan 2. Saya pergi ke soalan seterusnya. Soalan 4. Saya lompat soalan 3 tu sebab soalan dia panjang sikit. So, saya kelaskan dia sebagai complicated sikit lah. Okay, so soalan keempat. Baca sekejap, keluarkan dia punya informasi dan apa yang soalan tu minta. So sekarang dia cerita pasal radius, maka kita akan lukiskan circle. Dan radius daripada tengah, radius dia adalah R, dia tak cakap. Tapi radius ni increasing. So bila increasing, at rate 5 over pi cm per second. So dr dt adalah 5 per pi. Sebab dia increasing, positif lah. Okay, so soalan dia. Cari rate of increase of the area. Maka dia nak dA dt sama dengan berapa bila radius sama dengan 10. Okay, so itu informasi yang kita ada. So now next step kita keluarkan dia punya chain rule. Soalan minta dA dt. So buat chain rule. Fraction darab fraction. dA dekat atas, dt dekat bawah. Tengok informasi yang diberi tadi. dr over dt. So kita masukkan dr tu dekat square purple sana. So kita letaklah dr.
Sebab kita dah letak DR kat situ, mesti letak DR dekat lagi satu tempat kosong di bawah. Mesti sama. So now, DRDT dah ada. Apa yang tak ada? DADR. So kita perlukan DA over DR. So kita akan manipulate formula yang berkaitan dengan A dan juga R. So obviously, area untuk circle adalah pi R squared. Differentiate. Ingat, pi itu constant. So kuasa 2 darab dengan pi kat bawah. DADR kita adalah 2 pi R tinggal kuasa 1. So masukkan 2 pi R tu dalam chain rule kita. So kita ada 2 pi R and then DRDT kita adalah 5 per pi. Okay, so kat sini kita nampak pi tu seorang kat atas, seorang kat bawah. Dia boleh potong kan. So tinggallah jawapan kita 10 R. So when R equals to 10, maka nilai DADT kita adalah 10 kali R, iaitu 10. So 100 lah. Unit dia, sebab area dia adalah cm. Dia guna cm kan? Cm. Area adalah kuasa 2. So time dia guna second. So per second lah. Selesai. Sekejap je buat soalan ni kalau dah tahu macam mana nak buat. Yang penting tahu nak keluarkan chain rule dan tahu nak manipulate formula. Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya. So water is poured into inverted cone. Okay, so inverted tu maksudnya terbalik. So sekarang kita ada cone yang terbalik. Okay, kemudian dia cakap cone ni dia punya depth dia ataupun ketinggian dia adalah H sama dengan 10 AA. H sama dengan 10, kemudian radius dia adalah 6. So radius daripada circle tu lah dekat tempat bawah tapak cone tu kan, sepatutnya dia dah terbalikkan. R sama dengan 6. So dia kata at the rate 10 cm³ per second. So sebab dia cakap cube, maka itu adalah volume. So dV dt. Dan sebab air tu masuk ke dalam cone, maksudnya air tu akan makin menaik kan. So increasing, maka dia adalah positive rate. So kita positif 10 lah. Tu rate dia dekat sana tu dia bagi tahu 10 cm per second. Soalan dia, cari rate of change of the depth. Maka apa dH dt bila H sama dengan 2 when the depth is 2 cm. So, contoh kan kita tuang air kan. Tuang air. Paras dia sampai situ. So, mesti dia akan ada radius dia sendiri dan dia ada dia punya height dia sendiri, betul tak? So, sekarang ni, bila kita ada benda yang melibatkan triangle, so kalau awak nampak kat gambar cone tu, dia sebenarnya ada triangle kecil kat situ. Saya pakai highlight orange, saya zoom in, nampak tak ada triangle? So bila dia melibatkan triangle, dia akan melibatkan ratio. So ingat bila keluar soalan cone je, dia akan melibatkan ratio yang awak kena keluarkan dia supaya dia akan membantu dalam jalan kerja. Okay, so saya keluarkan ratio tersebut. Ratio. So ratio ni hanya melibatkan radius dan height sahaja. So ratio R over H, kita akan masukkan original R adalah 6. So kalau R tu dekat atas, nilai R, value R sama dengan 6 tu pun duduk kat atas. Faham ke? So height over height. So height kita yang original adalah 10. So 10 tu letaklah kat bawah. So contoh kalau awak buat H over R, awak punya ratio sebab height 10, 10 lah duduk atas. 10 per 6. Macam tu. Okay? Ratio ni form 3 sudah akan belajar. Okay, so now kita ada ratio ni, kita biarkan dia dulu macam ni. Kalau nak kecilkan, R over H tu adalah 3 per 5 lah. Okay, so saya biarkan dulu ratio ni dekat tepi. This is another information selain daripada information yang kita dah extract daripada soalan. Okay. So now kita keluarkan dia punya apa tu namanya? Chain rule. So chain rule dia adalah soalan minta DH dt. So DH lah. Sama dengan fraction darab fraction. DH dekat atas, dt dekat bawah. Tengok info yang diberi, dia bagi dv dt. Maka kita letaklah v dekat situ kan. Dalam kotak kecil dekat chain rule tu. Letak dv. dv. So dv dt dah ada. Yang tak ada apa? dh dv. So kita cari dh dv. So kita perlukan, saya pakai pen merah. Kita perlukan dh dv. Saya zoom in dekat bahagian sana. So kita akan manipulate formula yang berkaitan dengan h dan v. Formula yang berkaitan dengan h dan v. So kita fikir ada ke volume yang h tapi dalam dia v? Tak ada kan? Kita punya formula, kita ada formula volume dan juga area. Tak ada pun formula pasal H. So kita akan pusingkan dia nanti. Kita guna formula V untuk cone. Volume untuk cone adalah 1/3 pi R squared H.
So kita nak kaitan antara V dan H sahaja, maka R dekat situ menyibuk. Dekat sinilah kita akan libatkan kita punya ratio tadi. So ratio kita tadi adalah R over H sama dengan 3/5. Kita nak gantikan R dengan H. So kita pindahkan H tu pergi sebelah sana, kita ada R sama dengan 3/5 H. Itulah yang kita akan masukkan dalam kita punya R squared. Saya tulis dekat atas ni. Ini adalah ratio yang kita cari tadi. Maka V adalah 1/3 pi R squared H. So R kita tadi adalah 3/5 H. So kalau kita expand 3/5 tu kuasa 2, maka kita akan ada 1/3 pi 9/25. H tu pun akan dapat kuasa 2. H kuasa 2 H. And then kita simplify. So 1/3 darab 9/25, tekan kalkulator. Kalau tak tekan pun boleh congak. 3 dengan 9 tu boleh potong. So kita akan ada 3/25 pi H kuasa 3. So ingat ini baru V. Kita nak DH dV. Tapi yang kita boleh lakukan dekat sini adalah dV DH. Lepas tu nanti kita dah dapat result dia, kita terbalikkan dia. Okay. So constant dekat sini adalah 3/25 pi. 3 darab dengan kuasa 3 darab dengan 3/25 akan dapat 9/25 pi H kuasa 2. Lepas tu ingat dekat soalan kita nak DH over dV, bukan dV over DH. Maka kita terbalikkan dia. So cara nak terbalikkan dia, tak buat 1 over pun tak apa. Cuma dekat sini awak kena figure out siapa duduk atas, siapa duduk bawah. Dan pi H squared tu sebenarnya dekat atas ke bawah? Atas. Dia sepatutnya macam ni. 9 pi H squared over 25. Daripada sini kita terbalikkan dia. So DH over dV adalah 25/9 pi H squared. Tak payah pening-pening. Terbalikkan je dia. Tapi awak kena pastikanlah orang yang duduk atas dengan duduk bawah tu betul. Terutama dekat yang pi H squared tu. Okay, so kita akan masukkan benda ni dalam kita punya chain rule. Belum siap lagi ya. Masukkan dalam chain rule. Dia pakai pen biru kan. Okay. So kita ada 25/9 pi H squared darab dengan dV dt kita tadi adalah 10. So kita akan ada 25 darab 10, 250/9 pi H squared. So bila H sama dengan berapa tadi? 2 kan? Maka dH dt kita adalah 250/9 pi 2 squared. Tekan je kalkulator, so kita akan dapat jawapan 125/18 pi. Nak tukar dalam perpuluhan pun no problem sebenarnya. Okay, so sebab ini H, maka unit yang kita guna adalah cm per second. Cm kan dalam soalan? Betul. Okay, so saya zoom out so that awak boleh screenshot. Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya tanpa melengahkan masa. Saya harap kita sempat bincang semua 10 soalan. Okay, ini mudah saja soalan 6. Ice cube with LCM. So ice cube bentuk dia cube lah. So sisi dia adalah L, maka ini adalah kubik kan, maka semua sisi adalah sama. Kemudian dia kata melting, mencair. Bila dia mencair, dia punya rate mesti negatif. So dia punya rate of the side of the cube is 5 cm per minute. Maka sebab side tadi dia kira L kan. So dL dt is negative 5. Kemudian apa lagi informasi yang dia bagi? Soalan dia, find rate of decrease of the surface area. So dA dt sama dengan berapa bila dia punya side length L sama dengan 2. Okey, keluarkan dia punya chain rule macam biasa. Fraction darab fraction, dA dekat atas, dt dekat bawah. By information given, kita ada dL over dt. So kita akan masukkan dL dekat bahagian chain rule tempat kosong tu. So masukkan dL kat bawah pun yang sama, dL. dL dt ada tapi dA dL tak ada. So kita perlukan dA dL. So manipulate formula yang melibatkan area dan juga length. So area dekat kubik ni, awak jangan ambil satu part saja tau. Jangan ambil satu part saja. Surface area ni awak kena buka semua sekali yang ada dalam, semua part of the kubik tu lah kan. So bila kita buka, kita ada 6 permukaan. So kita ada atas dan bawah, depan dan belakang, sisi kanan dan sisi kiri. So bila kita buka tu, kita akan, ikutlah awak buka awak punya tu macam mana kan. Dia boleh dapat macam ni lah. Dan setiap sisi tu dia punya panjang dia adalah L. Maka area untuk satu permukaan adalah L squared. Setiap permukaan ni area dia adalah L squared. Nampak kan? Alamak, siapa yang pakai phone tu kecil sikit lah. Saya zoom. Okay. Maka total surface area yang kita ada adalah 6 L squared.
Dapat Kita nak DADL, so kita differentiate. Kita akan dapat 12L kuasa 1. So DADL ni lah kita akan masukkan dalam chain rule dekat sebelah sana tu. So kita masukkan, kita ada 12L darab dengan DL dt kita tadi adalah negatif 5. Negatif 5. So kita akan ada negatif 60L. So soalan dia, bila L sama dengan 2, apakah nilai dA dt? Saya zoom out. Okay, so kita ada negatif 60 darab dengan 2. Maka kita akan ada negatif 120. So surface area akan shrink pada kadar negatif 120 bila L adalah 2. cm ke? Cm. Okay, so cm untuk area mesti ada kuasa 2 dan measurement untuk time dekat sini dia pakai minit. Kalau tengok dekat 5 cm per minit dalam soalan. So kita pun guna minit. Dah siap? Boleh screenshot. So kita pergi ke soalan seterusnya, soalan 8. Masih lagi mudah. Soalan pendek-pendek ni ketahuilah bahawa ianya mudah. Okay, so radius of spherical balloon. Kenapa balloon ni bentuk sfera? Lebih kurang macam itulah kan. Okay, so dia kata the radius is decreasing at the rate 0.3 cm per second. So sebab dia decreasing, maka dr dt kita adalah negatif 0.3. So soalan dia cari dv dt bila r sama dengan 6. So dekat sini keluarkan chain rule dv dt. Fraction darab fraction, dv atas dt dekat bawah. Mengikut kita punya informasi, kita ada dr over dt yang kita akan masukkan dalam chain rule kita. So dr dt dah ada, dv dr tak ada. Itulah yang kita kena cari. So kita perlukan dv over dr. So kita akan manipulate formula v. So formula dia adalah 4 over 3 pi r cube. So dv dr. 4 over 3 pi ini adalah constant. Kuasa 3 darab dengan 4 per 3 kita akan dapat 4 sahaja. Pi r kuasa 2. So masukkan dalam chain rule kita. 4 pi r squared untuk dv dr dan dr dt kita adalah negatif 0.3. Okay, so kita akan ada negatif 6 per 5 pi r squared. So when r equals 6, maka dv dt kita adalah negatif 6 per 5 pi 6 kuasa 2. Sebab r sama dengan 6 kan. So kita akan dapat jawapan dia negatif 216 per 5 pi. Ini volume, maka cm cube. Unit masa yang digunakan adalah second, so per second. Dah siap? Saya harap sangat every time saya discuss tutorial questions, korang dah try pun buat soalan ni. Sebab tak guna pun kalau saya cerita lah panjang-panjang ni, korang tak try langsung. Lepas tengok video tu. Rugi lah. Sebab tu saya bagi lesson plan saya awal. Dan saya bagi tahu apa yang saya nak discuss dalam GM. Sebab tu juga saya share saya punya slides. So that korang tahu apa yang saya akan discuss. Rugi sebenarnya kalau korang tak try dulu buat benda ni. Seterusnya, soalan 9. Sama juga, the side of a cube. Sebab saya bincang tutorial questions ni laju. So kalau korang tak tahu langsung apa benda yang kita tengah bincangkan ni, memang korang bela, sangat bela. Okay. So lepas ni untuk siapa yang tak pernah try lagi pun soalan sebelum masuk dalam GM, tolonglah try dulu. Tiba bebel. So the side of a cube of length x cm. So cube sisi dia mesti sama panjang dan sisi dia adalah x. Kemudian dia kata the side is increasing at the rate 2.5 per second. So dx dt lah. Sebab dia kata the side is increasing kan. So increasing is positive 2.5. Soalan dia, how fast is the volume increasing? So dv dt sama dengan berapa bila side is 8 cm. Maksudnya x sama dengan 8. Macam biasa, keluarkan dv dt sama dengan dv kat atas dt kat bawah. Berdasarkan informasi kita ada dx dt. So kita masukkan dx. Macam biasa dx dt dah ada, dv dx tak ada. Manipulate v dengan x lah. So apa formula v? Volume. Untuk kubik ni, volume dia cuma panjang, darab lebar, darab tinggi kan. Sebab semua sisi sama, maka dia adalah x kuasa 3. Semudah itu je. So differentiate dv dx 3x kuasa 2. Masukkan dalam chain rule. So kita ada 3x kuasa 2 dan dx dt adalah positif 2.5. So kalau kita simplify ni, kita akan dapat 7.5 x squared. Maka bila x sama dengan 8, nilai dv dt adalah 7.5 kali 8 kuasa 2. So kita akan dapat 480 cm. Sebab ini kuasa, volume kan, so dia kuasa 3 lah per second. Tak semua unit akan guna cm so kena berhati-hati. Kebetulan banyak kita punya contoh soalan guna sentimeter.
Okay, so kemudian kita pergi ke slide yang seterusnya. Ini dah start mencabar 3 soalan yang terakhir, saya harap saya dapat discuss semua. So soalan 3 dah start mencabar. So salt water is poured into right inverted cone. Okay, so sama juga ada cone yang terbalik. Okay, so lepas tu dia kata with a semi-vertical of 45 degree at the rate 3 pi. Okay, 3 pi centimeter cube per second itu adalah dV dt. So sebab dia dituang air garam tu dimasukkan, maka dia adalah positif 3 pi. Itu dV dt kita. So sekarang ni dia kata right inverted cone with a semi-vertical of 45. Nampak tak? Kalau soalan yang inverted cone yang tadi, dia bagi value R dengan H kan 6 dan 10. Tapi sekarang dia bagi dalam bentuk angle. This is another example of ratio yang awak kena fokus sekejap. Saya zoom in. So dekat sini saya pakai pen warna oranye. Kan kita ada R, kita ada H. Dia tak bagi tahu pun nilai R dengan H tu apa kan. So macam mana nak buat ratio? Ratio tu kita akan guna daripada informasi dia bagi tahu ini adalah 45 degree. So saya keluarkan ratio dia. Kita guna hubung kait formula yang saya takut hantu. Kalau saya hantu tak takut sangat. Yang tu. So kata. So kalau kita tengok daripada angle ni, kita pergi tentang per sebelah. Itu adalah tangent. So kita tahu tangent 45 adalah R over H. Tekan kalkulator. Pastikan kalkulator mod degree. Tan 45 adalah 1. Maka ratio yang kita boleh dapat kat sini adalah R sama dengan H. Nampak? Itu gunanya ratio. Dia boleh bagi dua cara. Sama ada angle macam ni ataupun nilai R dan H. So now, kita pergi ke soalan A. Saya zoom out semula. So soalan A dia tanya, apa the depth of the salt water? So H sama dengan berapa bila T sama dengan 45? When T equals 45. Ini tak ada kena-mengena langsung dengan rate of change. Tapi kita kena manipulate lah daripada rate of change tersebut. Okay. So, info yang kita ada cuma dV dt sama dengan 3 pi. Info yang kita ada, saya tuliskan, dV dt sama dengan 3 pi. So, sebab bila dia tuang air tu pada kadar yang constant, since it's constant, okay, dibuang pula. Dituang pada kadar yang constant, maka kita boleh tuliskan dia dalam bentuk V over T sama dengan 3 pi. Fokus dekat situ. Kenapa saya boleh hilangkan D? Sebab air tu dituang pada kadar constant secara tetap. Itu pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, maka daripada sini dekat T sama dengan 45, saya boleh kata V sama dengan 3 pi darab 45. Pindahkan T tu pergi sebelah. Dan saya terus substitute T sama dengan 45. So 45 darab dengan 3 akan dapat V sama dengan 135 pi. Daripada sini kita akan comparekan dengan V pada formula cone. So V untuk formula cone adalah 1/3 pi R squared H. Kita nak nilai H sahaja. So kita masukkan daripada ratio tadi R sama dengan H. Maka kita ada V sama dengan 1/3 pi H kuasa 3. Sebab apa? Sebab R kuasa 2 tu dah jadi H kuasa 2. Darab dengan H dekat hujung tu dapat H kuasa 3. So now kita akan compare. Tengok highlight pink. V 135 pi. Kita akan kasih equal dengan 1/3 pi H cube. Dia punya formula. So kita kasih compare. 1/3 pi H cube sama dengan 135 pi. Ingat 135 pi ni adalah volume pada T sama dengan 45. Bukannya volume full cone tersebut, bukan. Okay, 135 pi datang daripada T sama dengan 45. Kemudian kita nak H sahaja kan. Pindahkanlah 1/3 pi tu bahagi dengan 135 pi. Tekan kalkulator. So awak akan dapat jawapan dia 405. Maka H adalah punca kuasa 3. 405 tu, so kita akan dapat 7.40. Round upkan dia sebab awak akan dapat 7.398 yada. Sorry, pi tu tak ada. Betul-betul sebab pi tu cancel. Sorry. So kita akan dapat H sama dengan 7.4. Saja saya letak kosong kat belakang. cm. Sorry, lupa cm. Kemudian kita pergi ke soalan B. Dia kata the rate of change of its depth at that instant.
At that instant tu maksudnya dekat T sama dengan 45 lah. Ini adalah soalan yang bersambung daripada A. So bila T sama dengan 45, H adalah 7.4, maka apa nilai DHDT dia pada masa tu? So itulah soalannya. Apakah nilai DHDT bila H sama dengan 7.4 cm tadi? So kita keluarkan formula DHDT, chain rule dia. So kita ada DH kat atas, DT kat bawah. Kita ada info pasal dV dt kan, maka dV lah kita akan letak kat situ. So kita tak ada informasi pasal DHDV. So kita cari satu formula yang melibatkan volume dan juga H. So kita tahu tadi volume dan juga H kita dah jumpa daripada yang dekat, saya pakai highlight hijau. Highlight hijau tu, anak panah highlight hijau, nampak tak? Kita dah kira dah benda tu dalam bentuk H sahaja. So daripada situ kita tahu V adalah 1/3 pi H cube. Maka dV dH adalah, tengok hati-hati kan, 1/3 pi tu adalah constant. Saya zoom in. Maka kuasa 3 darab 1/3 akan dapat 1 sajalah. So kita akan ada pi H squared. So ini adalah dV dH. Kita nak dH dV. So kita kena terbalikkan lah. Ini kan per 1 kan. Maka dH dV kita adalah 1 per pi H square. So inilah yang kita akan masukkan dalam situ. Sebab tak ada space nak buat kat tepi, so saya sambung je lah. Maka kita sambung balik. dH dt adalah 1 per pi H square darab dengan dV dt kita tadi 3 pi. So potong pi, kita tinggal 3 over H square. So pada H sama dengan 7.4 tadi, nilai dH dt kita adalah 3 per H square. Tekan je kalkulator. So dapatlah jawapan dia 0.055. H tadi cm kan. Masa yang digunakan second. Macam tu lah. Saya zoom out so that korang boleh screenshot. Kadang saya rasa tak ada orang tanya soalan sebab tak try lagi pun soalan tu. So tak tahu nak kata tak faham dekat part yang mana. Ataupun sebenarnya dia dah faham je. So saya assume yang nombor 2 lah, sebenarnya korang dah faham je. Okay, so dan screenshot 9.58 dah. So saya tak sempat discuss 2 soalan ni. Sekejap ya. So boleh screenshot dulu. So nanti kalau ada soalan boleh tanya. Screenshot dulu soalan 1. So kalau boleh faham, Alhamdulillah lah, sebab soalan 1 ni senang je sebenarnya. Cuma nampak dia ayat dia panjang kan. Sebenarnya step dia sama je macam kita buat yang cara senang-senang tadi, awal-awal dulu. Okay, so seterusnya soalan 7. Okay, so ini memang complicated soalan 7 ni. Awak kena bermain dengan theta dan saya cakap bila melibatkan triangle mesti ada ratio. So kalau awak tengok dekat highlight hijau, ni ratio dia. Okay, lepas tu awak manipulate lah daripada ratio tu untuk dapatkan apa yang soalan nak. So dan saya tak discuss soalan 10 sebab tu adalah hadiah untuk awak. Siapkan semuanya. Okay, so saya done 90% of the questions. So the rest is for you to complete lah. So untuk cuti seminggu ni please completekan semua tutorial dari chapter 1 sampai chapter 4. Kita punya GM recording saya dah upload semua dalam YouTube saya. So tolong check message yang saya ada bagi playlist untuk semua GM yang saya dah discuss dari week 2 sampai lah sekarang week 9. Okay, so ada yang dah left meeting dah. Tak sabar nak masuk next class. Tolong isi link attendance sebelum korang end call. Thank you so much. Bye.